Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Honorary Life President SEA Games Federations dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis penutupan rasmi Sukan Asia Tenggara ke-32 yang diadakan di Stadium Kebangsaan Merodok Techo, Phnom Penh. Upacara penutupan rasmi Sukan Asia Tenggara dirasmikan oleh Tuan Samnak Yeka Moha Senapati Techo Hun Sen, Perdana Menteri Negara Kemboja. Ucapan disampaikan oleh His Excellency Dr. Tong Kun, Presiden Cambodia National Olympic Committee selaku pengerusi SEA Games Federation, dan seterusnya ucapan kedua oleh Samnak Piche Sena Tiban, pengerusi Cambodia SEA Games Organising Committee. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB mengadakan majlis tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis tahlil diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadirin berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Major Jeneral Datu Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Majlis diadakan sempena sambutan Hari Ulang Tahun ABDB ke-62. Selama hampir 5 dekad, syarikat penerbangan di Raja Brunei RB telah mempromosi budaya dan tarikan unik negara Brunei Darussalam kepada dunia. Peningkatan keahlian Royal Skies dari lebih 6,000 kepada lebih 200,000 ahli menjadi bukti faedah program tersebut kepada pelanggannya. Ia antara pencapaian RB terhadap sokongan berterusan pelanggan dan rakan-rakan. Sempena meraihkan pencapaian tersebut, RB mengadakan sambutan ulang tahun ke-48-nya dan ulang tahun ke-20 program Royal Skies. Hadirin berhormat, Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pengerusi RB. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Timbalan pengerusi RB. RB memainkan peranan penting dalam memudahkan aktiviti dagangan dan perniagaan melalui perkhidmatan kargo yang menghubungkan para peniaga di Brunei dengan pasaran global, produk-produk import dan ekspor. RB juga memperkenalkan menu baharu bagi kelas ekonomi dan bisnes bermula 1 Jun nanti. Bagi meraihkan ulang tahun penerbangannya, RB dengan Jabatan Pelancongan Brunei dan beberapa pengendali pelancongan melancarkan muka surat Discover Brunei dalam flyrb.com. Literasi digital dan pembangunan kemahiran adalah penting dalam perkasa rakyat. Di bawah Pelan Indo-Ekonomi Digital 2025, negara Brunei Darussalam sedang menuju ke arah masyarakat digital dan siaga masa depan. Untuk mencapai matlamat tersebut, perlunya melengkapkan rakyat dengan pengetahuan dan kemahiran untuk memanfaatkan teknologi dengan berkesan. Perkara itu terkandung dalam Keputusan Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi sempena Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Bermaklumat Sedunia. Menurut Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, negara Brunei Darussalam juga menggalakkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk beralih ke digitalisasi dan perniagaan secara dalam talian. Antara inisiatif tersebut termasuk usaha AITI untuk menawarkan skim pembiayaan bersama yang digelar The Productivity and Efficiency Joint Funding for Digital Adoption Penjana bagi perusahaan meningkatkan produktiviti mereka.
Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Bermaklumat Sedunia disambut pada setiap 17 Mei untuk meningkatkan kesedaran tentang kemungkinan besar yang boleh dibawa oleh teknologi maklumat dan komunikasi ICT serta internet kepada masyarakat dan ekonomi di seluruh dunia. Tema tahun ini ialah Empowering the Least Developed Countries Through Information and Communication Technologies. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pengembangan dakwah mengadakan Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri bersama mualaf di daerah Temburong. Majlis berlangsung di Balai Ibadat Kampung Sibut. Hadir Awang Haji Muhammad Sarudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Halih wal Gama. Pengisian majlis bacaan Saidul Istighfar, Al-Quran dan intisari ayat. Majlis antara lain bertujuan memberi peluang kepada mualaf di kawasan pedalaman untuk sama-sama merasa dan melihat lebih dekat suasana kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri maklumkan bahawa ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan Bagi Yang Mulia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gemok, penolong pengarah unit perundangan Islam di Kementerian Halih wal Gama, dinaikkan pangkat sebagai pengarah Halih wal Syariah di Kementerian Halih wal Gama mulai 17 April 2023. Belia perlu menjadi tumpuan penerimaan agenda bagi pembangunan Mampan 2030 dan mengubah dunia. Dengan sokongan, komitmen dan minat, para belia akan berjaya dalam membuat perubahan di sebalik banyak ketidakpastian yang mereka hadapi ketika ini. Nilai-nilai itu penting ke arah memacu agenda kebangsaan dan masa depan Wawasan Brunei 2035 serta pelaksanaan agenda pembangunan berdaya tahan 2030. Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri dalam ucapannya pada majlis penutupan dan penyampaian sijil bagi dialog belia matlamat pembangunan Mampan berkata, kerjasama semua pihak penting bagi memastikan kejayaan program tersebut melibatkan kerjasama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta sokongan pertubuhan bukan kerajaan. Juga diselajurkan penyampaian sijil dan tanda penghargaan kepada Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan BIBD dan Majlis Belia Brunei. Pada majlis itu juga diumumkan anugerah pemimpin Belia Mampan BIBD. Pemenang akan menerima sumbangan dana bagi melaksanakan projek berimpak. Lapan 85 pelajar cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun penilaian sekolah rendah Sijil Pelajaran Agama Brunei dan Brunei Cambridge peringkat O tahun 2022 diraikan dalam majlis penyampaian hadiah pelajar cemerlang Mahat Islam Brunei. Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim Setiausaha Tetap Kementerian Halih wal Gama dalam ucapannya yakin tujuan dan hala tuju pendidikan agama dan Arab melalui kerjasama yang padu daripada Jabatan Pengajian Islam dan sekolah-sekolah Arab sangat jelas untuk melihat hasil pelajar berkualiti, berkemahiran, berakhlak mulia, menepati dan selaras dengan matlamat Wawasan Brunei 2035, rakyat berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Majlis umpama ini adalah satu penghargaan dan pengiktirafan kepada para pelajar yang mencapai kejayaan yang cemerlang dalam bidang akademik atas usaha gigih sepanjang tempoh pembelajaran mereka. Berkat usaha dan doa, terutama sekali doa ibu bapa saya. Apa yang saya telah lakukan adalah belajar dengan tekun di sekolah mahupun di rumah. Sentiasa memberikan tumpuan ketika belajar. Pembahagian masa juga amat penting untuk pelajar-pelajar. Contohnya, perlu ada masa untuk pembelajaran dan juga untuk meluangkan masa bersama keluarga. Keluarga adalah asas pertama untuk membangun masyarakat yang dapat melahirkan generasi-generasi yang mampu meninggikan syiar Islam. Ini kerana Islam memberikan perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaedah-kaedah
bagi memelihara kehidupan keluarga daripada kehancuran dan ketidakharmonian. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Halih Agama semasa majlis perasmian Muktamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah 2023 sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan. Awang Haji Muhammad Sarudin bin Haji Timbang juga berkata setiap individu berkewajipan antaranya mengajar dan mendidik tentang agama kepada seluruh anggota keluarganya serta melindungi keluarga dari sebarang ancaman dan pengaruh negatif. Katanya tema muktamar yang dipilih adalah relevan dalam menyampaikan mesej mengenai kepentingan keharmonian keluarga dan pengukuhan institusi keluarga. Juga hadir Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bertema membina keluarga bahagia bertauladankan Rasulullah SAW. Muktamar mengetengahkan 4 kertas utama dan 15 kertas kajian dalam pelbagai tajuk berkaitan subtema yang ditetapkan. Diadakan selama 2 hari, muktamar kali ini disertai lebih 200 orang pegawai dan kaki tangan kementerian-kementerian dan institusi pengajian tinggi. Majlis berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Kupu SB. Keluarga kita mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muktamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah 2023 diteruskan dengan pembentangan kertas utama 2 bertajuk Pendidikan dan Kurikulum Keluarga sebagai madrasah utama. Dalam pembentangan, Rais Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB menjelaskan dalam membina sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah dengan mengikut sunnah Rasulullah bagi mendapatkan keampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, antara perkara yang perlu dijadikan amalan dalam berkeluarga termasuk melazimkan doa keluar rumah, memberi salam kepada ahli keluarga ketika masuk rumah, membiasakan membaca basmalah dalam semua perkara dan solat serta makan bersama. Dr. Haji Adnan menambah ketidakharmonian dalam keluarga bermula dari penyakit hasad dan ain yang boleh menimbulkan rasa was-was dan rasa malas. Sesi perkongsian bersama 2 pemenang Anugerah Hari Belia Kebangsaan tahun lalu antara yang dikongsikan semasa taklimat pemberitaan Anugerah Hari Belia Kebangsaan 2023 bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-18. Taklimat pemberitaan diteruskan di bangunan Arkib, Negara Brunei Darussalam. Taklimat dihadiri oleh pegawai dan kaki tangan dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya serta persatuan-persatuan belia dan sukan. Juga diadakan sesi taklimat pengenalan Anugerah Hari Belia Kebangsaan 2023 dan taklimat tata cara pendaftaran Anugerah Hari Belia Kebangsaan. Sukan penutupan rasmi Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-32 di Kemboja berlangsung malam tadi dengan penuh warna-warni. Pada tamasya kali ini, Vietnam ungguli pungutan pingat emas dengan 136 pingat, diikuti Thailand di tangga kedua dengan mengutip 108 pingat emas dan Indonesia di tangga ketiga dengan 87 pingat emas. Sementara itu, kontingen negara Brunei Darussalam pada kali ini berada di kedudukan ke-10 dengan 2 pingat emas, 1 pingat perak dan 6 pingat kangsa.